Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Hari ni aku nak bawa satu video, 2 ke 3 video berkaitan Sanusi. Tak habis lagi kita ni kan, sebab disebabkan kenyataan Sanusi itu mengundang rakyat-rakyat di luar sana berbicara soal Sanusi. Disebabkan depa ni geng-geng ni geng-geng ni undi PAS demi Islam. Undi PAS sokong Perikatan Nasional demi Islam. Tapi wajah-wajah imej-imej yang dibawa oleh pimpinan parti PAS yang di atas tu mengundang kebencian rakyat terhadap parti PAS. Kalau hampa tanya daripada pihak kami Pakatan Harapan, kami okeylah, kami seronok. Alhamdulillah, rakyat dah terbuka minda. Rakyat dah boleh berfikir. Kan? Jadi apa yang diperkatakan oleh Sanusi, dia mencarut di atas pentas politik. Sedangkan yang hadir dengan kopiah, dengan purdah, dengan tudung labuhnya, tapi pimpinan yang duk memimpin depa ni, yang duk pakai serban, yang duk pakai kopiah putih, yang kononnya lillahi ta'ala, pimpinan tu tidak menunjukkan kepimpinan. Payah cakap kan, pemimpin yang depa agung-agungkan, dia tak tunjuk imej seorang pemimpin. Malah dia tu ibarat manusia. Tak ada lah level pemimpin yang kita pun tak tahulah. So, aku akan bawa rakyat sedar PAS penunggang agama. Jom kita dengar apa yang diperkatakan. Assalamualaikum tuan-tuan. Nama saya Husin bin Sa'ad, berasal dari Bakar Arang. Sebenarnya saya tengok video yang dia viralkan ni, saya rasa macam nyesal undi Pakatan Nasional ni. Saya harap kali ni saya tidak akan undi dia orang lagi. Sebenarnya dari dulu lagi saya ni utamakan agama Islam. Apa-apa pun Islam dulu. Tapi semenjak saya tengok perangai dia orang ni dah jauh menyimpang dari apa yang mereka cakap tu. Saya rasa benci sangatlah tengok orang pakai kopiah, pakai serban tapi cakap menghina orang. Macam manalah orang Melayu mengaku Islam tapi bila mereka cakap, suka cakap dia orang bohong, penipu. Baru-baru ni saya tengok MB Kedah ni dia kutuk Sultan Selangor. Kenapa? Dia tu bukan Islam ke? Sultan hebat macam tu tak akan pilih Menteri Besar Cokiah macam Amir tu. Sebenarnya orang-orang PAS ni saya sangat hormat dengan pakaian dia orang ni, berjubah, bersongkok, berserban, tapi dia orang cakap memang langsung tak boleh pakai lah. Dia tak macam saya respect dulu dia orang punya Tok Guru Nek Aziz dia orang. Bila cakap dia tak pernah hina orang Cina ke orang India, dia tak pernah hina langsung. Sebenarnya apa yang saya cakap tadi dalam hati saya ni, saya rasa kecewa sangat. Saya rasa macam serabut dan tak boleh nak fikir lagi apa yang dia orang selama ni cakap dekat kita ni. Saya rasa macam menyesal lah ikut dia orang. Selama ni pun saya memang undi PAS, tapi semenjak ni saya rasa fikiran lah dengan pemimpin PAS ni. Saya rasa macam kecewa sangat lah, amat kecewa. Yang itu saya harap semua pengundi janganlah undi PAS, undilah Pakatan Harapan Barisan Nasional. Jadi Alhamdulillah geng, dah ramai rakyat dah terbuka mata, dan juga ni video ni pun saja ada ratus ribu punya view dan pelbagai komen ada macam di sebalik video-video yang aku sertakan tadi ni. So lepas ni aku akan sertakan video Syihabuddin. Dia ni seorang ustaz, dia ni banyak kalau macam ada isu-isu soal-soal agama yang kontroversi, tak kalah daripada segi Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kepimpinan politik yang keluar, yang mengeluarkan kenyataan yang menyanggah agama Islam dan juga memberi kenyataan yang dapat kecaman dan pelbagai lagi kan. Ustaz ni selalu ulas. So yang pasal Sanusi mencarut ni kan, dia pun ulas. So jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Syihabuddin. Jom sama-sama kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, 2-3 hari ni jadi viral pula kenyataan daripada YB Sanusi berkaitan tentang isu beliau ini mengeluarkan sekali lagi kata-kata lucah di medan pentas ceramah di dalam politik, dan kita tahu bahawa kata-kata lucah ini juga
pernah disebut sebelum ni, bahkan banyak kenyataan-kenyataan bahasa-bahasa yang kita kata tak patut pun Wabi Sanusi sebut, apatah lagi pemimpin yang bawa bendera Islam di belakang ataupun parti agama Islam, Parti Islam Malaysia PAS. Dan kita tahu bahawa ini adalah satu perkara yang bercanggah dengan akhlak seorang Muslim. Tak patut, apatah lagi orang yang mendengar, bila dengar sebut Sanusi sebut perkataan yang tidak elok, kita pun ramai-ramai bergelak, ketawa, takbir pun ada, rasa puas hati dan anggap ia sebagai satu pejuang Islam. Ini adalah satu perkara yang tidak patut. Apabila Perdana Menteri berkhutbah di New York, ramai orang tak puas hati, bahkan Sanusi sendiri pun mengata PMX di dalam ceramah beliau. Tetapi apabila Wabi Sanusi sebutkan perkara yang tak elok, bahasa yang tak elok, yang tidak diajar oleh mak dan ayah kita, kita pula bertepuk tangan dan mengangkat beliau dan mengatakan bahawa beliau adalah seorang pejuang yang hebat. Ini adalah satu masalah yang cukup besar dalam agama kita. Sahabat-sahabat, saya minta maaf saya tak siarkan video beliau di sini disebabkan apa? Disebabkan perkataan yang beliau gunakan sangat-sangat buruk. Saya tidak mahu nak sebutkan di sini kerana ia memang sebenarnya kata-kata lucah yang sangat tidak sesuai untuk tontonan semua orang, tak kiralah budak kecil sampai ke orang tua. Tetapi ia disebutkan di atas pentas politik, di atas pentas berkempen baru-baru ini. Sahabat-sahabat, apa yang berlaku dalam video berkenaan adalah paling tidak patut dan tidak elok dalam akhlak bagi membina kebangkitan Islam di negara ini. Islam adalah agama Allah dan agama kesemua Nabi dan Rasul. Ia bukan milik sendirian berhad sama ada PMX, Howard Lee, malahan Sanusi. Bahkan bukan juga pemilikan tunggal Syihabuddin Ahmad. Islam akan terus menjadi penyelamat sebenar buat manusia. Antara sokongan yang paling penting dalam merealisasikan tentang kebangkitan Islam di tanah Melayu yang kita sering mahu dan kita sering sebut-sebutkan ialah nilai dan juga akhlak. Al-qimah wal akhlak. Nilai dan juga akhlak yang termaktub di dalam jiwa. Lalu ia akan menggerakkan tubuh badan kita dengan sifat akhlak dan juga nilai yang terbaik. Maka nilai dan akhlak itu akan bercakap dengan amal kerja dan perbuatan kita. Lalu terjadilah cita-cita besar yang selalu kita ingin-inginkan. Yang dahulunya ia hanyalah satu angan-angan sahaja. Rasulullah SAW menanamkan akhlak dalam jiwa para sahabat. Lalu terbukalah dunia ini di bawah pemerintahan Islam. Para sahabat adalah teladan yang terbaik di atas muka bumi ini. Kita nak buat sesuatu perkara, nak jadikan orang sebagai contoh, kita kena jadikan para sahabat Nabi sebagai contoh. Nabi ajar mereka dengan kata-kata baginda Nabi SAW yang termaktub sehingga pada hari ini. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Bahawasanya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis ini sahih riwayat Imam Malik. Para ulama telah mendefinisikan akhlak dengan maksud majmu'atun minal makarim wassulukiyat al-mu'abbar anha. Kumpulan perkara-perkara mulia dan tingkah laku yang diungkapkan. Dengan itu, pembinaan kebangkitan dalam erti kata sebenar mestilah membangkitkan sokongan akhlak yang sebenar. Awak kata awak bawa Islam, maka awak perlu membawa nilai akhlak yang sebenar. Seperti mana yang kita diajarkan oleh Islam daripada kecil sampai kepada tua bangka. Pembinaan kebangkitan atas asas politik semata-mata hanya akan merosakkan dan tidak akan menguatkan apa-apa pun. Ia akan membawa kepada faktor-faktor kemusnahan agama atas pandangan politik. Sahabat-sahabat, kita tak halang orang untuk bebas bercakap, berkempen dan berkata-kata. Han nak berkempen, han nak bercakap, han nak sebarkan kefahaman awak, silakan. Tetapi kita kena sedar bahawa Islam telah memberikan kebebasan akal dan jiwa sebelum kebebasan tubuh badan. Lantas terbitlah kemampuan yang berpotensi dari jiwa untuk pembinaan dan kebangkitan yang sebenar. Islam datang lalu mengisytiharkan kebebasan diri manusia di zaman manusia ketika itu diperhambakan. Hamba daripada sudut apa pada ketika itu? Hamba daripada sudut pemikiran, hamba daripada sudut politik, hamba daripada sudut masyarakat, agama dan ekonomi. Islam datang dan memperkenalkan tentang kebebasan. Kebebasan pegangan akidah, kebebasan berfikir, kebebasan berkata-kata, bersuara dan kebebasan mengkritik. Allah Ta'ala sebut, "Lau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihu nasa hatta yakunu mu'minin." Dan bukanlah tanggungjawabmu wahai Muhammad menjadikan seluruh manusia beriman. Jika Tuhanmu menghendaki, nescaya berimanlah sekalian manusia yang ada di bumi. Janganlah engkau bersedih hati tentang kedegilan orang-orang yang ingkar itu. Kalau Tuhan tidak menghendaki, maka patutkah engkau pula hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman. Anda boleh rujuk kenyataan Al-Quran ini, Allah Ta'ala sebut ini dalam surah Yunus ayat 99. Sahabat-sahabat, Islam menjamin kebebasan kita
kita berfikir, menjamin kebebasan kita berilmu, kebebasan berpandangan, bersuara, mengkritik, juga kebebasan pegangan akidah dan slogan-slogan amalan agama bagi pengikut risalah samawi. Diizinkan kebebasan-kebebasan ini bagi membangunkan kebangkitan yang sebenar, kebangkitan Islam yang sebenar. Demikian juga Islam mengakui kebebasan bertindak selagi mana ia tidak menyakiti orang lain. Ini bertepatan dengan kaedah umum di dalam Islam, la darar wa la dirar. Tidak ada mudarat dan tidak memudaratkan. Justru itu, apa jua kebebasan yang membawa kepada kemudaratan diri sendiri ataupun membawa kemudaratan kepada orang lain adalah dihalang. Terikat dalam kaedah ini bahawa kebebasan anda berakhir apabila bermulanya kebebasan orang lain. Ini bagi memperluaskan keamanan dan memberikan peluang pembinaan kecemerlangan dalam erti kata sebenar. Sahabat-sahabat, berdialog dengan buruk, tidak berdebat dengan gaya terbaik, tidak berpidato dengan bahasa yang mulia akan menyempitkan dada, memecahkan hati-hati serta mensia-siakan tenaga dan usaha. Lebih teruk lagi jika ucapan yang anda sebut itu adalah ucapan yang cukup jijik dan lucah, dianggap sebagai hujah paling kuat untuk mentertawakan pihak lawan. Sahabat-sahabat, apa guna perjuangan kita yang kita laung-laungkan atas nama agama jika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama itu sendiri? Atau adakah kita mengambil pemikiran sesat yang mengatakan bahawa an-niyah tubarrirul wasilah, niat yang baik akan menghalalkan segala cara untuk kita lakukan? Disebabkan dia membuat kesalahan kepada agama Islam, maka memang patut dia dicela dan dimaki, kerana perbuatan jahat dia perlu dibalas dengan kejahatan juga. Kalau beginilah pemikiran yang ada, pemikiran yang ditanam kepada orang-orang yang berjuang atas nama agama, kita mesti berfikir, kita mesti bertanya-tanya, apakah agama yang kita sedang anuti ini? Nabi kita tak pernah ajar macam tu, mak dan ayah kita tak pernah ajar macam tu, Allah kita tak pernah ajar macam tu. Apatah lagi yang dilakukan oleh orang yang bukan Islam itu pada hari yang kita sebutkan, iaitu Howard Lee. Bukan tafsiran pun, bukan salah pun, tak ada masalah pun. Hujahan dia berkaitan tentang ketaatan kepada pemerintah itu adalah satu kesepakatan kepada seluruh umat Islam. Kita pun sebut benda yang sama. Bukan Howard Lee saja sebut benda tu, dan bukan Howard Lee saja berhujah dengan ayat berkenaan. Kita pun berhujah dengan ayat tu, bahkan kita berpegang dengan ayat itu. Jadi apa masalah daripada kenyataan beliau? Anda mungkin, saya tahu, saya yakin dan saya percaya ramai yang trigger dengan kenyataan Howard Lee tu sebab dia kritik Tok Guru Haji Hadi. Tapi awak perlu adil di dalam memainkan isu. Jangan bodohkan umat Islam sehingga tak dapat beza antara terjemahan dan juga tafsiran. Kerana apa yang dilakukan oleh Howard Lee memang tak salah pun. Tapi apa yang awak lakukan, mencaci, menghina, mengkeji, berkata lucah, itu adalah salah satu daripada perkara yang cukup berdosa. Memang jelas lagi pun kesalahan berkenaan. Bahkan dengan tidak sengaja, saya yakin dengan tidak sengaja, awak telah mencalarkan maruah agama Islam dengan perkataan keji dan kotor. Sedangkan agama Islam sangat menentang perbuatan itu. Nabi SAW sebut dalam hadis 40 ni, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katalah benda-benda yang baik ataupun diam. Wallahu ta'ala a'lam. Adakah anda dapat satu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Dapatkan buku Hadis 40 Imam Nawawi ini, saya letakkan link dekat bahagian description. Nak dapatkan buku Sahih Al-Bukhari yang itu juga boleh dapatkan, kita letakkan link dekat bahagian description. Moga kita ni bukan sekadar kata Islam, bukan sekadar cop nama dekat IC kita Islam, tetapi kita mengamalkan, mempraktikkan dan memahami apa yang dibawa oleh ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat-sahabat, jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, geng. Itulah, geng. Disebabkan yang menjadi kontroversi sangat ni isu Howard Lee ni, bukan sebab kenyataan apa yang Howard Lee buat ni sebab kena atas batang hidung Hadi Awang. Disebabkan kena dekat Hadi Awang. Sebab itulah duk meroyan, koyak, rabot. Apa jenis manusia kita pun tak tahu. Kan? Dengan contoh, dengan fitnah-fitnah. Mereka duk buat dah berapa lama dah. Cara mereka fitnah pun fitnah dah. Kan? Lepas tu dengan cara mencerca, keluarkan kenyataan, mencarut yang sangat-sangat jijik daripada parti yang katanya memperjuangkan agama Islam. Yang mereka duk kata memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Memperjuangkan rakyat. Tapi
mengeluarkan kenyataan yang sangat-sangat jijik, memalukan agama kita, kan? Jadi kita ni rakyat, kita janganlah jadi terlalu taksub dan sehingga tak boleh menilai. Cuba hampa bayangkan yang hadir ke kempen ceramah tu bukannya yang pakai seluar pendek, bukannya daripada yang pakai skirt, yang pergi enjoy, pergi joli, pergi mabuk arak dah. Yang mai tu, yang kononnya, yang dia kata kita ni memperjuangkan Islam. Pakai kepiah, pakai serban, baluk serban sampai langit, pakai purdah, pakai tudung labuh. Tapi apabila dapat kepimpinan yang macam ni, sehingga boleh mengeluarkan kenyataan yang jijik, mencarut di dalam ucapan dia. Bayangkan contohlah, apa ucapan dia tu, dia macam dia ucapan tu dia sertakan di dalam di dalam majlis kerajaan. Tak kira lah kerajaan pusat ke kerajaan negeri, of course, kan? Mesti kena bannya dengan perbuatan Sanusi tu, dengan percakapan dia tu. Of course, dunia luar kan, dekat dunia di dalam negara kita, kalau ucapan yang macam tu akan kena bannya. Tapi masih ada pentaksub yang masih membela Sanusi atas kenyataan ucapan yang dia keluarkan tu disebabkan Howard Lee, kan? Dia tak tahulah. Yang pergi komen tu pula yang tak faham. Faham tak? Video Howard Lee pun hang tak pernah tengok pula tu. Tapi duk gunakan ayat tafsir sesuka hati. Ustaz ni dah cakap dan beberapa orang mufti pun dah keluarkan kenyataan. Dia bukan tafsir, lepas tu dia mempertikaikan kenapa Quran cakap macam ni dah. Dia hanya petik surah tu dan maksud ayat tu, dan dia bawa Hadi Awang punya cara dan samakan dengan apa yang Hadi Awang bawa dan apa yang dipetik macam di dalam Quran tu. Itu saja. Tapi disebabkan kena ke atas batang hidung dan video tu ditujukan untuk Hadi Awang yang kononnya melawan pemerintahan dan juga melawan perlembagaan penjajah, kan? Tapi tak mau taat kepada Ulil Amri, raja-raja Melayu. Tak tahulah apa jenis manusia kita pun tak tahu. Jadi itulah, jauhlah dari perjuangan PAS memalukan imej Islam. Seperti mana aku cakap awal-awal tadi, mereka ni lah yang merosakkan agama Islam, mereka ni lah yang memalukan agama Islam, mereka ni lah yang kononnya menggunakan agama Islam demi meraih undi, demi meraih tempat, demi nakkan nakkan gaji, nakkan tempat, nakkan kedudukan, nakkan tahta, sanggup gadai apa saja. Demi apa? Demi tempat. Kalau fitnah, sanggup fitnah, tak apa, fitnah je pun. Mereka boleh kata macam tu, kan? Fitnah je pun, kan? Bahasa yang buruk, kan? Perkataan, tutur kata yang buruk, kan? Sehingga kan dia boleh kata apa ni, Sanusi boleh kata apa, dia sekarang berada di dalam landasan yang benar, landasan yang betul. Dia percaya kalau dia mati, dia adalah syahid, kan? Lagi kalau kita keluar syahid kepala hang, baru hang tahu, kan? Jadi itulah, kan? Memang jenis manusia yang hampa sendiri nilai lah. Okey, terima kasih banyak. Boleh subscribe, like, komen dan share. Hantarkan mak ampak antuan. Assalamualaikum.